Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisda binti Abdul Ghafur bersama partner saya Nurin Atirah binti Ramli akan membentangkan tentang pelaporan tugasan amali, pelaburan dan portfolio. Okey, pengenalan isu bagi tugasan ini. Pertama, pelaburan dilakukan dalam tempoh 10 minggu iaitu bermula daripada bulan 4 sehingga bulan 6. Seterusnya, kami dikehendaki membuat laporan mingguan tentang transaksi saham yang dilakukan iaitu sebanyak 100 trade. Seterusnya, kami dikehendaki membuat pengiraan risk dan return untuk ketahui untung atau rugi sesuatu pelaburan. Dan akhir sekali, kami dikehendaki membuat pengiraan analisis portfolio menggunakan 4 kaedah iaitu kaedah Markowitz, kaedah Sharpe ratio, kaedah M-square dan juga kaedah Turner ratio. Seterusnya, kaedah yang digunakan bagi melihat trend saham terkini ialah melalui laman web Bursa Marketplace dan juga aplikasi investing.com. Aplikasi investing.com ini boleh di-download menggunakan Play Store ataupun App Store. Strategi beli dan jual saham, salah satu strategi yang kami gunakan ialah ATR, Average True Range. Average True Range ialah indikator kemaurupan pasaran. Ia menunjukkan sebanyak mana suatu aset bergerak secara purata untuk suatu tempoh masa. Indikator ini dibangunkan oleh J. Wells Wilder Jr. dan diperkenalkan melalui buku beliau New Concept in Technical Trading System. Cara pengiraan strategi ini ialah nilai mutlak harga tertinggi semasa dan angka itu ditolak dengan harga tutup sebelumnya atau nilai mutlak harga terendah sekarang ditolak dengan harga tutup sebelumnya. ATR adalah representasi purata bergerak bagi julat-julat. Sebagai contoh, boleh kita tengok gambar raja graf yang disediakan. Gambar raja graf menunjukkan bulatan yang berwarna merah tu trend saham sedang menurun dan pada waktu ini digalakkan untuk membeli saham kerana harga saham akan turun. Apabila kita tengok bulatan dalam graf, bulatan berwarna biru yang disediakan di dalam graf itu menunjukkan trend saham sedang meningkat dan pada keadaan ini digalakkan untuk menjual saham kerana menjual saham pada ketika harga saham naik akan mendapat keuntungan lah. Seterusnya, saya serahkan pada Nurin Atirah. Okey, seterusnya adalah strategi beli dan jual saham menggunakan DMI ataupun dikenali sebagai Indicator Directional Movement. Ni antara banyak sebenarnya teknikal analisis yang kita boleh gunakan, tapi kami menggunakan dua pendekatan ini. Okey, apa itu Indicator Directional Movement? Yang mana Indicator Directional Movement ni adalah indikator yang nak mengukur trend kekuatan untuk nak mengukur kekuatan trend sesebuah saham pada syarikat tersebut. Okey, macam DMI ni kita menggunakan dua garisan iaitu garisan DMI positif dan garisan DMI negatif. Okey, satu garisan tu satu trend akan berubah apabila dua garisan ini bersilang ataupun bertemu. Jadinya dekat sini kita dapat lihat melalui graf garisan DI positif melintasi garisan DI negatif dari bawah ke atas. Ia menunjukkan trend sedang uptrend. Okey, itu untuk kotak yang merah dan untuk kotak yang biru kita dapat lihat di mana garisan DI negatif iaitu berwarna oranye melintasi garisan DI berwarna biru dari bawah ke atas dan ia menunjukkan sedang downtrend. Okey, bila sesuatu pasaran tu sedang uptrend, kita digalakkanlah ataupun sesuai untuk kita membeli saham tersebut. Kita dapat lihat kan yang terus menaik, garisan biru pada graf tu terus menaik. Jadi dalam tempoh masa tersebut kita boleh untuk membeli saham tersebut. Selalunya macam DMI ni orang selalunya akan tengok pada
saham-saham terdahulu. Diorang tengok pada long term saham tersebut. Diorang boleh predict melalui situlah. Okey, dan apabila garisan DI tu melintasi garisan positif DI, garisan negatif DI melintasi garisan positif DI. Okey, dari situ kita sesuai untuk menjual kita punya saham. Dia akan sampai satu masa garisan ni akan memotong antara satu sama lain. Jadi kalau garisan oren ataupun negatif DI ni dah memintasi garisan positif DI, kita digalakkan untuk menjual lah. Jadi kat sini mendatangkan keuntungan dalam pasaran saham yang kita beli. Okey, selalunya DMI ni dia akan bersekali dengan ADX. ADX kalau kita tengok dalam graf, dia garisan berwarna merah ni, berwarna merun ni dekat situ. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah aktiviti dagangan yang dilakukan oleh Norisda. Okey, yang mana kita dapat lihat aktiviti dagangan yang Norisda lakukan bermula pada 4 hari bulan 4 sehingga bulan 6. Okey, di sini kami diberi total gain value modal awal kami adalah sebanyak 100,000 dan kami ditugaskan untuk membuat trading lah setiap hari. Iaitu sehari 2 trade dan seminggu mempunyai 10 trade selama 10 minggu. Okey, di sini kita dapat lihat beberapa kaunter ataupun syarikat ataupun saham yang telah dibeli oleh Norisda dalam Bursa Market Malaysia. Okey, kita dapat lihat Norisda beli saham Nestle yang mana dia antara kaunter terbaik sepanjang 3 kali trade yang telah dilakukan. Dan mempunyai kaunter terburuk iaitu Pharmaniaga, Bank Islam dan semua ni dia efek kepada total gain value. Okey, seterusnya adalah aktiviti dagangan yang dilakukan oleh saya. Sama juga saya pun bermula pada 4 hari bulan 4 sehingga bulan Jun. Yang mana kita dapat lihat total gain value ni berubah dari semasa ke semasa. Ini sebenarnya berdasarkan pada prestasi saham yang kita beli. Macam kita dapat lihat prestasi kaunter terburuk saya adalah Comfort. Memang pada mulanya saya tak tahu macam mana nak beli saham tersebut dan saya membeli je. Tapi bila kita lihat rupanya company Comfort ni saya beli pada waktu dia tengah naik. Jadinya selepas itu berlaku penurunan harga saham yang sangat rendah dan menyebabkan saya rugi hampir 2k dalam company Comfort ni. Jadi bila kita dah nampak jurang terlalu besar, jadi sebenarnya kita perlu menjual saham tu lebih cepat supaya jurang kerugian tu tidak terlampau besar macam saya telah macam berlaku dekat saya. Jadi ini adalah beberapa syarikat lain yang saya beli seperti ARBB, AIM, Senaga, Maxis dan banyak lagi. Okay, dari sini ada total gain value yang kita dapat lihat lah. Dia punya total gain value tu makin hari makin menurun. Mungkin disebabkan syarikat Comfort yang saya tak jual-jual dari awal tu. Sebab bila dah semakin lama semakin besar jurang kerugian tu. Jadi dia akan efek sekali total gain value. Seterusnya. Aris, buka mic. Seterusnya saya akan membentangkan tentang prestasi, risiko dan pulangan yang membuat perbandingan nilai saham dan KLCI. Perbandingan return yang saya dapat melalui total gain value yang kita dapat daripada aktiviti dagangan tadi, kita bandingkan dengan nilai KLCI. Nilai KLCI ni kami dapat daripada laman web
KLCI itu sendiri. Seterusnya daripada nilai KLCI dan return yang kita dapat tu, kita boleh kira arithmetic return, total return, variance, standard deviation dan juga correlation. Yang mana correlation yang saya dapat ialah 0.065 dan correlation ini menunjukkan nilai positif. Maka apabila nilai KLCI naik, return pelajar juga akan naik sebanyak 0.065 kali berbanding dengan nilai KLCI. Seterusnya apabila kita dah dapat nilai-nilai return, nilai KLCI dan nilai-nilai yang lain, kita akan proceed untuk membuat graf hubungan saham dan nilai KLCI. Melalui graf tersebut, kita boleh tengok nilai Y sama dengan MX plus C ialah Y sama dengan 0.0919X tolak dengan 0.0006. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Nurin. Mike. Okey, sorry. Okey, seterusnya adalah prestasi risiko dan pulangan saya. Okey, yang mana kita dapat lihat perbandingan lah antara return KLCI dan return pelajar yang telah dilakukan, iaitu tabel sebelah kiri. Dan hasil daripada return tersebut kita dapat kira lah arithmetic return, total return, risiko, variance dan standard deviation serta correlation. Okey, berdasarkan return pelajar ataupun return saya dengan KLCI, terhasillah satu correlation di sini. Yang mana apabila correlation menunjukkan nilai positif, maka apabila nilai KLCI naik, return pelajar juga akan naik sebanyak 0.024 kali berbanding nilai KLCI. Okey, hasil daripada pengiraan itu barulah kita buat graf, yang mana graf ni menunjukkan hubungan saham pelajar dan KLCI. Okey, nilai pintasan Y yang saya dapat adalah Y bersamaan 0.1094X tolak 0.0001. Ini merupakan hasil daripada return yang di antara KLCI dan return pelajar. Okey. Okey, seterusnya ialah pengiraan portfolio menggunakan 4 kaedah, iaitu kaedah Markowitz, kaedah Sharpe ratio, M-square dan Trainer ratio. Yang boleh kita lihat melalui keempat kaedah ini, portfolio 19 ialah portfolio yang terbaik. Sama ada melalui kaedah Markowitz, Sharpe ratio, M-square, Trainer ratio, semuanya menunjukkan portfolio 19 ialah portfolio yang terbaik. Portfolio 19 menunjukkan kadar pulangan yang tertinggi dengan kadar risiko yang lebih rendah berbanding portfolio lain, dan kami berdua bersetuju bahawa Sharpe ratio, kaedah Sharpe ratio ialah kaedah yang terbaik dalam aktiviti jual beli saham lah, kerana nilai dia lebih tinggi berbanding kaedah-kaedah yang lain. Sebenarnya nilai portfolio 1 hingga 20 menggunakan kaedah Markowitz, Sharpe ratio dengan M-square, nilai saya dan nilai partner saya sama, sebab risk and return kami sama daripada portfolio 1 hingga portfolio 20. Hanya Trainer ratio sahaja yang lain kerana nilai correlation kita berbeza. Seterusnya saya serahkan kepada Nurin. Ini saya punya table untuk pengiraan portfolio macam beri serangan tadi. Saya pun mendapat portfolio 19 adalah portfolio yang terbaik, dan nilai kami sama, yang berbeza adalah Sharpe ratio sebab nilai beta kami berbeza. So jadi kami sepakat memilih portfolio 19 sebagai kaedah yang terbaik. Okey, sebagai kesimpulan, Sharpe ratio merupakan kaedah yang terbaik di antara 4 kaedah yang digunakan bagi menilai prestasi portfolio. Daripada game bursa saham ni, sebenarnya kami dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pembelian dan penjualan saham. Dan kami juga dapat mengenal pasti beberapa strategi yang boleh digunakan semasa hendak membuat pembelian dan penjualan saham.
Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.